Aina dan Sarah, dari buayan ke dunia. Episode pertama, awal persahabatan. Aina berdiri di depan rumah baru dengan beg sekolah yang terasa terlalu berat untuk bahunya yang kecil. Pagi itu, matahari menyinari jalan kejiranan yang masih sunyi. Bunyi burung dan deruman basikal jiran menjadi latar. Ibu memeluknya lama, tetapi pelukan itu tidak mampu mengusir kesedihan yang masih segar. Bapaknya baru saja meninggal dunia. Aina, 8 tahun, menjadi lebih pendiam sejak itu. Di sekolah baru, dia sering menunduk, jarang mengangkat suara, dan merasa kecil bila melihat rakan-rakan yang betah berbicara. Pada waktu rehat, Aina berjalan seorang diri menuju kantin. Langkahnya perlahan, mata memerhati lantai. Cuba mengelak pandangan orang lain. 3 pelajar lelaki dari kelas lain melihatnya dan mula menyakat dengan nada bergurau yang tajam. Budak baru, mana kawan kau? Salah seorang mengejek. Aina menggenggam bagnya lebih kuat. Hatinya berdebar, mulutnya kaku. Dia tidak tahu bagaimana hendak membalas. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil menarik lengannya. Seorang gadis sebaya, berambut ikal dan senyum yang mudah, berdiri di sisi Aina. Jangan kacau dia. Suara gadis itu tegas tetapi mesra. Pergi, semua. Pelajar-pelajar itu terkejut dan berlalu sambil membuang pandang. Gadis itu memandang Aina dengan mata yang penuh keikhlasan. Aku Sarah, katanya sambil menghulurkan tangan. Kau oke? Aina menatap tangan itu, kemudian tersenyum tipis. Aina, terima kasih. Saya takut. Sarah ketawa kecil. Tak apa, aku selalu makan kat kantin nih. Jam, aku tunjuk tempat duduk yang best. Di meja kantin, di tengah bunyi pinggan dan gelak tawa, 2 kanak-kanak itu mulai bercakap. Sarah bercerita tentang taman permainan di hujung jalan, buayan yang tinggi, dan perlombaan basikal pada petang Ahad. Aina, yang selama ini jarang berkongsi, mula membuka mulut sedikit demi sedikit. Mereka berjanji untuk bertemu selepas sekolah di taman. Dari hari itu, persahabatan mereka tumbuh seperti pokok kecil yang disiram setiap hari. Walaupun berlainan kelas, mereka bertemu setiap petang. Di taman, Sarah menolak buayan Aina sehingga tinggi. Aina ketawa untuk pertama kali selepas lama berduka. Mereka berlomba perlahan dengan basikal. Kadang-kadang Aina terjatuh dan Sarah segera menolongnya bangun sambil menahan ketawa. Di rumah, mereka bergilir-gilir membuat kerja sekolah. Ibu Aina sering menyediakan kue untuk mereka, manakala ibu Sarah suka menjemput Aina minum petang. Suatu hari, sekolah mengadakan rombongan ke Petrosains, KLCC. Pengalaman pertama mereka keluar jauh bersama tanpa keluarga. Di dalam kapsul simulasi angkasa, lampu berkelip dan bunyi mesin mengaum. Sarah menjerit kegembiraan, Aina menjerit karena terkejut. Kedua-duanya akhirnya ketawa terbahak-bahak. Selepas itu, mereka tersesat sekejap di aras pameran. Cube mencari jalan keluar sambil membaca papan tanda yang penuh istilah sains. Akhirnya mereka bertemu semula di kedai cenderamata. Masing-masing memegang keychain berbentuk planet yang sama. Kita beli yang sama. Sarah bersorak. Aina memegang keychain itu erat. Janji kita simpan sampai besar. Memori itu melekat. Jeritan kapsul tersesat di lorong pameran dan keychain planet yang menjadi simbol kecil persahabatan mereka. Setiap kali melihat keychain itu, mereka akan tersenyum mengingati hari itu. Menginjak ke umur 15 tahun. Masa berlalu dan kini Aina dan Sarah berumur 15 tahun. Mereka menamatkan tingkatan 3. Hidup membawa mereka ke laluan yang berbeza tetapi persahabatan masih utuh. Pada cuti sekolah, mereka akan menaiki basikal menuju ke perpustakaan, membaca buku bersama, dan singgah di gerai kegemaran untuk berkongsi semangkuk cendol. Mereka makan dari sudu yang sama, berbual tentang impian, dan merancang masa depan tanpa rasa takut. Menginjak ke umur 17 tahun, apabila keputusan SPM diumumkan, kedua-duanya berdiri di hadapan papan kenyataan dengan jantung berdebar.
Kertas keputusan itu membuka jalan baru bagi mereka, bukan sebagai jurang, tetapi sebagai pilihan yang berbeza. Sarah mendapat keputusan cemerlang, peluang membuka pintu ke matrikulasi, laluan yang akan membawanya ke universiti. Dengan senyum penuh harapan, dia menerima tawaran matrikulasi dan kemudian berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya dalam bidang sains komputer. Impiannya untuk meneroka dunia teknologi dan membina aplikasi yang membantu orang lain baru saja bermula. Aina pula memilih jalan yang lebih praktikal. Dia mengambil keputusan untuk menyertai latihan kemahiran dalam bidang teknologi otomotif di sebuah institut kemahiran tempatan. Bagi Aina, kerja tangan dan menyelesaikan masalah mekanikal memberinya kepuasan. Ia juga memberi peluang untuk berdikari lebih awal. Sebelum berpisah, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan kecain planet tergantung di leher masing-masing. Kau akan jadi programmer hebat, Sarah, kata Aina lembut. Kau pula akan jadi mekanik yang handal. Kita tetap kawan, kan? Balas Sarah sambil menggenggam tangan Aina. Aina mengangguk. Selamanya. Bersambung ke episode yang akan datang.